Kepupusan akuatik merujuk kepada kehilangan atau penurunan drastik dalam populasi spesies yang hidup dalam persekitaran akuatik seperti sungai, tasik dan laut. Kepupusan ini boleh melibatkan ikan, mamalia laut dan pelbagai organisma lain yang disesuaikan dengan kehidupan di dalam air. Ini adalah isu yang serius yang berkaitan dengan pelbagai faktor manusia dan semula jadi yang berinteraksi dengan cara yang kompleks. Isu yang tidak berkesudahan ini juga turut berpunca daripada kegiatan-kegiatan manusia yang rakus dan sambil lewat. Justru itu, timbullah persoalan apakah punca-punca yang mengakibatkan kepupusan hidupan akuatik ini dan juga bagaimana cara untuk menangani isu ini daripada berlarutan. Menurut Nur Syafira binti Muhammad Rajab 2010. Saya akan menyatakan masalah yang timbul daripada kajian berkenaan kepupusan hidupan akuatik di Kuala Terengganu. Kajian mengatakan 54% daripada mamalia laut yang merupakan spesies terancam atau kira-kira lebih 100,000 juta hidupan marin mati dalam setiap tahun. Punca terbesar yang menyumbang kepada kepupusan ini dikatakan adalah disebabkan oleh plastik sampah. Selain itu, sudah terang lagi bersuluh punca lain yang memusnahkan kehidupan akuatik juga ialah kegiatan-kegiatan manusia yang rakus dan tidak memikirkan impak buruk terhadap alam semula jadi di sekeliling mereka. Justru itu, kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti punca-punca yang mengakibatkan kepupusan hidupan akuatik dan seterusnya, kajian ini bertujuan untuk mengkaji cara-cara menangani isu ini daripada berterusan. Seterusnya, metodologi yang kami gunakan dalam kajian ini melalui borang soal selidik. Soalan yang ditanya dalam borang soal selidik merangkumi 10 soalan yang terdiri daripada dua aspek iaitu punca-punca kepupusan hidupan akuatik dan langkah-langkah untuk mengatasi kepupusan hidupan akuatik. Dan terdapat seramai 30 orang responden yang telah terlibat dalam kajian ini yang terdiri daripada penduduk Kuala Nerus. Dan yang terakhir, analisis data telah dibuat melalui borang soal selidik tersebut. Objektif kajian yang pertama ialah mengenal pasti punca-punca berlakunya kepupusan kehidupan akuatik. Yang kedua ialah menganalisis kesan-kesan berlakunya kepupusan kehidupan akuatik. Yang ketiga ialah menguraikan langkah-langkah mengatasi kepupusan kehidupan akuatik. Yang keempat ialah menerangkan kepentingan mengatasi kepupusan kehidupan akuatik. Dalam dapatan kajian yang dijalankan, bahagian ini membincangkan analisa data dan memaparkan hasil penemuan kajian yang telah dilakukan daripada soal selidik yang telah diisi oleh responden. Data yang telah dimasukkan diproses bagi mendapatkan statistik seperti nilai peratusan. Untuk mengkaji persepsi masyarakat, seramai 30 orang yang terdiri daripada penduduk tempatan sekitar Kuala Terengganu. Huraian data belakang, responden melibatkan umur, jantina, pekerja. Dapatan hasil kajian menunjukkan daripada 30 orang responden seramai seorang responden yang berumur 18 tahun iaitu bersamaan 3.37%. Seterusnya diikuti dengan seramai 17 orang responden yang berumur 19 tahun iaitu bersamaan 56.7%. Manakala responden berumur sekitar 20 tahun seramai 8 orang bersamaan 26.6%. Diikuti dengan yang berumur 21 tahun seramai seorang bersamaan 3.3%. Seterusnya, seramai seorang responden berumur 22 tahun bersamaan 3.3%. Manakala seorang responden berumur 23 tahun bersamaan 3.3%. Selebihnya, responden berumur 30 tahun iaitu seorang bersamaan 3.3%. Responden yang berbeza usia adalah responden yang mempunyai pandangan cara yang berbeza. Berdasarkan hasil kajian daripada 30 orang responden, seramai 6 orang bersamaan 20% adalah terdiri daripada responden lelaki, manakala bakinya seramai 24 orang bersamaan 80% adalah responden perempuan. Berdasarkan hasil kajian daripada 30 orang yang responden yang disoal selidik, seramai 28 orang responden merupakan pelajar bersamaan 93.3%. Diikuti dengan responden yang bekerja seramai seorang bersamaan 3.35%, manakala baki seorang responden merupakan tidak bekerja bersamaan 3.35%. Terdapat beberapa punca-punca yang menyebabkan kepupusan hidupan akuatik di laut. Yang pertama adalah disebabkan tumpahan minyak, yang kedua adalah disebabkan kegiatan harian manusia, yang ketiga adalah disebabkan kegiatan domestik seperti membuang sampah merata-rata ataupun disebabkan kapal yang karam.
Yang keempat adalah disebabkan peningkatan suhu dan yang kelima adalah disebabkan aktiviti perikanan moden. Oleh itu, rata-rata responden mempersetujui dengan pernyataan ini. Hal ini kerana mereka berpendapat bahawa kehidupan akuatik terancam disebabkan kegiatan-kegiatan yang dijalankan. Langkah untuk mengatasi isu kepupusan kehidupan akuatik di Kuala Terengganu. Berdasarkan keputusan responden ialah yang pertama, masyarakat sangat setuju untuk menguatkuasakan undang-undang ke atas pihak yang terlibat dalam isu ini. Yang kedua, masyarakat juga bersetuju bahawa kempen hentikan pencemaran plastik dapat menghentikan masalah ini. Yang ketiga, mewujudkan kawasan tanaman laut dapat memelihara kehidupan laut daripada ancaman kepupusan. Yang keempat, masyarakat memberi persetujuan yang banyak untuk menggunakan barangan yang boleh digital semula seperti plastik, bekas dan sebagainya. Yang kelima, ibu bapa perlu menunjukkan contoh yang baik terhadap anak-anak seperti tidak membuang sampah merata-rata di sungai ataupun pantai. Jelas, kelima-lima langkah ini responden sangat bersetuju dengan kajian yang telah kami lakukan. Antara isu yang selalu dikaitkan berkenaan dengan kepupusan kehidupan akuatik. Yang pertama, hal ini disebabkan oleh tumpahan minyak di laut. Ia menjadi punca kepupusan haiwan akuatik. Berdasarkan jawapan keseluruhan responden iaitu seramai 30 orang amatlah bersetuju dengan pernyataan ini. Hal ini demikian kerana dengan tumpahan minyak akan menyebabkan permukaan laut dilapisi dengan minyak dan menyebabkan hidupan akuatik mati, kelemasan dan sekaligus membunuh anak-anak ikan sehingga menyebabkan kepupusan. Jadi, siapakah pihak yang terlibat? Anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia terlibat secara langsung dalam aktiviti pembersihan tumpahan minyak. Contohnya, kes yang berlaku lebih kurang 3 tahun di perairan Tanjung Tuan sehingga ke Teluk Kemang. Selain itu, hasil daripada kajian domestik seperti pembuangan sisa-sisa plastik sampah atau kapal terbengkalai yang tenggelam di lautan juga menjadi salah satu asbab kepupusan hidupan akuatik. Pembuangan sisa-sisa plastik sampah di lautan yang tidak terkawal ini menjadi isu kritikal yang boleh menyebabkan kepupusan hidupan akuatik. Terdapat pelbagai jenis hidupan akuatik hasil daripada kajian National Geographic Society iaitu pada tahun 2021 merumuskan bahawa sebanyak 386 spesies hidupan akuatik menelan serpihan kecil sampah sisa bertoksik. Oleh itu, pihak kerajaan haruslah mengadakan kempen sayangi laut bagi mengurangkan pencemaran air berlaku sekaligus bagi mengurangkan peningkatan kes kepupusan hidupan akuatik. Kajian yang dijalankan telah menyadarkan kami bahawa pentingnya untuk menjaga hidupan akuatik daripada kepupusan dan telah meningkatkan lagi usaha kami dalam kerja berpasukan. Oleh itu, bagi mengelakkan penurunan kepupusan hidupan akuatik, pihak yang terlibat perlulah memperkasakan lagi penguatkuasaan undang-undang. Selain itu, masyarakat juga haruslah menggunakan barangan yang boleh digital semula dan kerajaan perlulah mewujudkan kawasan taman laut.